Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ثم أما بعد. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh barakah ini, malam 2 Syakban ini dapat sama-sama kita berkumpul secara maya untuk kita berkongsi sedikit ilmu-ilmu dan juga mudah-mudahan kita mohon kepada Allah kiranya menjadi asbab bertambahlah ilmu kita, bertambahlah kefahaman dan juga membantu kita meningkatkan lagi kualiti iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sambung kepada perbincangan tafsiran dan juga tadabbur dalam surah Yasin dengan kita merujuk kepada kitab tafsir Al-Munir yang disusun dikarang oleh almarhum Syekh Wahab Az-Zuhaili rahimahullahu taala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini Allahumma amin. Kita masuk kepada perbincangan ayat yang ke-45. Dan pengarang kitab mengklasifikasikan ayat ini menceritakan tentang pendirian orang-orang kafir terhadap takwa kepada Allah dan pendirian mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga pendirian orang kafir terhadap sikap keperimanusiaan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada ayat yang ke-45 Allah menyatakan bahawa ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu kepada seksa di depan kamu dan yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, akan tetapi mereka tidak mengendahkan. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, pada perbincangan kita dalam ayat yang lepas, Allah telah menyatakan bahawa di antara dalil-dalil dan juga keterangan yang yakin, yang confirm, yang pasti akan wujudnya Allah, akan esanya Allah, akan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menggambarkan juga dalam ayat itu betapa sikap orang-orang kafir yang juga meskipun telah pun dibentangkan kepada mereka ni tanda-tanda kekuasaan Allah, akan tetapi mereka tidak mahu terima, mereka tidak mahu mengiktiraf, bahkan juga akal yang ada pada mereka itu tidak menjadikan mereka ni mampu untuk memikirkan secara rasional terhadap tanda-tanda dan juga bukti-bukti kekuasaan Allah. Maka sebab itulah mereka ni menjadi orang-orang yang tidak mahu beriman, yang tidak mahu bertakwa kepada Allah. Maka ini yang Allah nak nyatakan pada ayat yang ke-45, satu peringatan kepada mereka, satu peringatan, satu amaran, satu teguran kepada mereka tentang sikap mereka yang ingkar, yang sombong, yang degil kepada Allah Ta'ala. Allah menyatakan pada ayat tadi bahawa dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu dengan apa yang ada di depan kamu dan juga apa yang ada di belakang kamu. Artinya apa? Artinya Allah nak katakan bahawa wahai orang-orang yang menentang akan tanda-tanda kekuasaan Allah, hati-hatilah dengan apa yang akan menimpa kamu, yang seperti mana yang telah menimpa kepada umat-umat yang terdahulu, yang telah pun mendahului kamu. Allah mendatangkan satu perbandingan kepada manusia, umatnya Nabi SAW, bahawa hati-hatilah kamu terhadap kejahatan yang telah kamu buat. Sebab apa yang kamu buat pada hari ini telah pun berlaku, telah pun dibuat oleh umat-umat yang terdahulu.
keingkaran umat Nabi Nuh yang mengingkari Nabi Nuh waktu mana baginda diperintah Allah untuk menyeru manusia beriman kepada Allah, dan juga keingkaran umat Nabi Lut AS waktu mana ditegah mereka daripada berbuat perkara-perkara yang sonsang, tapi mereka tidak mengindahkan. Diingatkan juga tentang kisah-kisah umat-umat Nabi Musa waktu mana disuruh untuk beriman kepada Allah tanpa ada apa-apa prejudis sebagainya. Maka semua kisah umat-umat Nabi-Nabi yang terdahulu, keingkaran, kejahatan, kemungkaran, kedegilan mereka ni telah pun Allah katakan, ihbiru, hati-hatilah kamu kepada kisah-kisah segala musibah, kebinasaan yang telah menimpa kepada umat-umat yang terdahulu, yang telah pun mendahului kamu. Sebab apa? Sebab dahulu mereka buat satu kejahatan, telah pun Allah binasakan mereka itu semua. Dan juga mana mereka tu membuat satu kejahatan, kemungkaran, Allah binasakan akan segala bentuk yang telah mereka lakukan. Maka Allah nak katakan bahawa hati-hatilah kepada apa yang kamu telah buat pada zaman ini. Dan juga Allah juga nak kabarkan bahawa dahulu telah Allah datangkan kepada umat-umat yang degil, umat-umat yang ingkar akan kebinasaan yang telah diturunkan oleh Allah ketika mana mereka masih lagi berada di dunia lagi. Dan juga Allah katakan juga dalam ayat ini bahawa Allah nak katakan bahawa takutilah kamu terhadap apa yang akan menimpa kamu di hari akhirat. Dengan keingkaran yang kejahatan yang kamu buat ini, maka hati-hati dengan apa yang kamu buat. Sebab apa? Sebab ini semua akan menjadi asbab satu bentuk kebiasaan azab yang Allah akan turunkan pada hari akhirat. Allah nak katakan bahawa Allah nak sebutkan juga dalam ayat ini bahawa satu peluang yang Allah nak beri kepada manusia yang ingkar, yang bermaksiat, yang kufur kepada Allah, yang syirik kepada Allah ni, Allah nak beri peluang kepada mereka untuk berimanlah kamu kepada Allah. Akan tetapi Allah nak katakan bahawa la'allakum turhamun, Allah masih lagi memberikan satu peluang kepada manusia yang kufur, yang ingkar ni. Allah nak beri peluang kepada mereka, takwalah kamu kepada Allah. Akan tetapi Allah katakan bahawa meskipun dah diberikan peluang, mereka pilih untuk tidak mahu beriman, dan juga mereka memilih jalan untuk tidak mahu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah nak katakan bahawa mudah-mudahan kalau kamu nanti beriman, kamu akan jadi orang yang beroleh kebahagiaan. Kalau kamu beriman, kamu akan mendapat perlindungan daripada azab di hari akhirat. Kalau kamu beriman, kamu bertakwa kepada Allah, maka moga-moga kamu itu akan diampunkan dosa-dosa kamu oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah nak katakan, nak gambarkan bahawa sikap orang yang kufur, orang yang kafir ini, mereka memilih jalan untuk sentiasa menentang akan kewujudan, akan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu gambaran, sahabat yang dikasihi Allah, satu gambaran kedegilan yang ditunjukkan oleh orang kafir terhadap Islam. Kalau orang kafir mereka menentang agama, itu satu perkara yang normal, satu perkara yang biasa. Mereka tak mahu menerima, mereka nak menentang Islam, mereka nak memperlekehkan agama, itu satu perkara yang normal. Tapi satu perkara yang biasa. Tapi kalau satu perkara yang luar biasa, bila mana ada orang Islam, orang yang mengaku Allah itu sebagai Tuhan, maka mereka menentang agama, mereka mempertikaikan agama, maka telah wujud pada diri mereka itu bibit-bibit kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka suatu tuan-tuan para sahabat yang dikasihi oleh Allah, patut hari ini kita nampak, kita lihat bahawa penentangan kepada agama itu diperlihatkan secara terang-terangan. Orang nak menentang agama, orang nak menentang, mempersoalkan agama menjadi satu perkara yang biasa. Bahkan juga hari ini perkara kemungkaran dinampakkan sebagai satu perkara yang biasa. Hari ini orang kecoh isu viral
orang yang panggil sebagai hot daddy. Orang hot daddy ni orang yang dia menormalisasikan perkara zina, dinampakkan bahawa zina ni perkara yang biasa. Akhirnya orang tak nampak zina tu satu perkara yang keji, tak nampak zina tu satu perkara yang buruk. Orang tak nampak zina tu satu perkara yang mesti dijauhi. Bahkan pula hari ni hot daddy ni, penzina ni diangkat sebagai satu ikon di kalangan masyarakat. Dia pergi ke mana tempat disanjung, pergi ke mana tempat diberikan perhatian, bahkan juga diberi ruang untuk berkongsi pendapat dan juga pandangan. Maka ini satu perkara musibah yang berlaku di akhir zaman. Orang akan nampak, orang akan memandang bahawa satu bentuk kemungkaran itu sebagai satu perkara yang normal. Ini agenda musuh-musuh agama Allah yang sentiasa berusaha untuk mencari jalan bagaimanakah kaedah cara yang membolehkan orang Islam itu jauh daripada agamanya. Ini semua usaha jahat yang cuba untuk menjauhkan penganut Islam, orang Islam daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya orang memandang syariat itu sebagai satu perkara yang susah, satu perkara yang beban, satu perkara yang menyukakan, sedangkan syariat turun untuk membela maruah manusia dan juga untuk mengangkat martabat manusia. Contohlah tentang para sahabat yang dikasihi oleh Allah. Contoh syariat hudud, undang-undang hudud. Dalam Islam ada 3 syariat, undang-undang hudud, qisas dan juga ta'zir. Maka hudud ini, kalau orang bujang dia berzina, maka sebat mereka, hukuman pada mereka ni dihukum sebat sebanyak 1 kali. Dan juga bagi orang yang dah berkahwin mereka berzina, maka direjam mereka ni dengan rejaman sampai mati. Orang yang bujang dia berzina disebat dengan sebatan 100 kali. Dan sebab mereka ni sebab yang syariah, bukannya sebatan sibil. Sebatan syariah ni tak boleh angkat melebihi para ketiak, tak boleh dihayun dengan kadar yang seperti sibil. Dan juga sebatan tu sebatan yang nak mendidik kepada manusia. Manakala orang yang dah berkahwin yang membuat zina, maka dia rejam mereka ni sampai mati. Dan rejam mereka ni pula bukannya rejam dengan batu, blok, konkrit besar, campak kali mati, tak. Tapi direjam dengan batu yang kadar sederhana, direjam sampailah mereka ni mati. Maka kalaulah hukum ni dipandang satu hukuman yang mulia dilaksanakan, maka kesannya orang takut untuk membuat perkara-perkara zina. Maka itu fungsinya syariat. Itulah hikmahnya syariat. Allah turunkan hukuman, Allah turunkan undang-undang, Allah turunkan hukum hakam untuk memendok manusia daripada membuat perkara-perkara kejahatan. Tapi hari ini orang berani buat kenapa? Kenapa hari ini orang berani membuat zina? Setelah orang rasa dia mampu untuk menghadapi berdepan dengan hukuman zina. Hukuman zina hari ini tak kurang daripada dengan jumlah denda yang perlu dibayar. Bayar 5,000, 6,000, 7,000. Dan juga dia hari ni pula orang yang penzina ni diketengahkan pula. Dia pula yang memberikan pendapat, disanjung, diberikan ruang untuk berkongsi pandangan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tak pandang agama, syariat itu sebagai satu perkara yang mulia. Bahkan juga orang pandang syariat itu satu perkara yang menyusahkan, membebankan, kuno ketimbangan zaman. Bahkan juga orang pandang bahawa hukum hakam Islam itu satu perkara yang ketinggalan zaman. Tapi dalam sama orang akan memandang bahawa zina, kemungkaran, kejahatan itu satu perkara yang normal yang mesti diterima oleh manusia pada zaman kita ini. Maka sahabat yang dikasihi oleh Allah, Allah tekankan bahawa takutlah kamu terhadap apa yang akan menimpa kamu yang telah pun menimpa kepada umat-umat yang terdahulu. Moga-moga kalau kamu mengambil perhatian, kamu mengambil pengajaran, kamu akan beroleh rahmat dan juga petunjuk keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dikasihi Allah, kita dah nasihatnya yang dapat sama-sama dikongsikan pada malam ini daripada ayat yang ke-45. Dan insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan sambung kepada perbincangan ayat yang ke-46 dan juga ayat yang ke-47. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza
wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Kita perlu dengar dengan teliti lah. Kita perlu dengar dengan teliti apa yang customer tu cakap. Okay, contoh macam kalau dia marah kan, so kita kena tanya lah, kita kena tanya kenapa kan, and then berikan perhatian sepenuhnya dekat mereka lah, dekat pelanggan kita, dan dengar dengan teliti juga apa yang mereka katakan. So contoh banyak kita boleh tanya dia kenapa, adakah sebab produk, harga kan, kadang-kadang ada yang diorang tak puas hati tu. So dekat sini kita kena banyakkan interaksi dengan mereka lah. Tanya. So ada kadang-kadang customer ni dia bimbang sebab mereka ni tak kenal kita kan. So mereka kebanyakan mereka bimbang dengan kita. So itu dinamakan sebagai trusted lah. So untuk memahami kebimbangan tu, kita kena usahakan untuk memahami kebimbangan ataupun kekecewaan yang menyebabkan penolakan tersebut lah. So kita kena faham situation tu. Kita kena faham adakah kita dah masuk ke rumah dia tu, kita tak salam dia kan. So dia akan bimbang lah sama ada kita ni betul ke tak betul. So kita kena fahamkan balik apa daripada yang mula tadi tu yang kita datang dengan dia. And then yang ketiga kita kena bagi satu penjelasan yang jelas lah. Berikan balik penjelasan yang jelas terperinci mengenai situasi ataupun produk yang menyebabkan penolakan berikut. So contoh customer ni tak nak barang kita kan. So macam saya cakap tadi, kita kena tanya dia adakah sebab produk ataupun harga. Contohlah, kadang-kadang mereka ni reject antara dua je. Satu, barang kita tak best, ataupun yang kedua, harga kita terlalu mahal. So kita kena jelaskan balik, kalau produk ni mahal, kenapa? Kenapa produk ni mahal? And then kena bagi dia kefahaman balik tu tadi. Yang dia risau sangat tu tadi sebab antara dua benda ni lah. So dekat sini kita kena bagi dia satu penjelasan yang jelas. So dekat situasi sini kita dah tahu dah sebab penolakan tadi tu. Contoh dia tolak pasal produk. So kita kena lebihkan pada produk lah. Kalau harga, so kenapa harga kita mahal? Begitu. And then yang keempat, kita kena usaha cari penyelesaian dia. Kan, kita kena usaha cari penyelesaian dia untuk puaskan kedua belah pihak lah, kita dan customer tadi. So seperti kita menawarkan alternatif atau bagi ganti rugi jika sesuai. Contoh tadi dia dah marah dengan kita kan, pasal contoh dia tak puas hati dengan barang ni, harga mahal. So kita boleh bagi tawarkan dia, contoh kita bagi dia present ke kan, sagu hati dekat dia. So kita cari jalan penyelesaian untuk tarik balik minat dia tadi tu. Kita lembutkan hati dia balik. Okey, so yang kelima ni kita kena komunikasi dengan cara terbuka. Pastikan komunikasi terbuka ni kita kena jujur lah dengan pelanggan sepanjang proses penyelesaian tadi tu. Contoh kita janji dengan dia, kita nak bagi dekat dia hadiah tu kan. Contoh kalau macam saya tu, kalau customer ni memang susah kan, kita tengok dia susah sangat, so kita kadang-kadang nak close the sales tu, kita terpaksa lah. Ada orang dia suka kita kalau kita bagi dia free gift ni, so kita cuba bagi dia free gift tu. Contoh sekarang banyak dekat luar sana, kat Shopee, dekat TikTok, barang-barang yang cantik kan, so kita boleh order kat situ untuk bagi dia satu gift. So untuk buka balik minat dia tadi tu, so bagi dia ada hati dengan kita lah, right? So kita selesaikan segala dia punya kerisauan dia tadi tu, marah-marah dia tu, kita pujuk dia dengan cara bagi dia present, free gift. Alright. And then yang keenam, kita juga kena tunjukkan empati lah. Kita kena tunjukkan empati. Contohnya kita kena kita kena tunjukkan empati terhadap perasaan dengan keperluan pelanggan ni. Serta kita kena bersikap sabar, kita kena profesional dalam menangani penolakan tersebut. Alright, so kita tak perlu ikut emosi dia dekat sini. So kalau rejection ni biasa kita akan emosi. Kan, kita akan emosi. So kita kena kontrol kita punya emosi tu
untuk kita kawal kita punya body language. Bila kita marah kan muka kita semua pun akan ikut sama. So kita kena control benda ni. Benda ni yang ramai orang tak boleh buat lah. So kita kena lawan perasaan tu. Contoh customer ni marah, kita kena jadi lembut lah. So kita tak boleh. Bila kita marah, customer ni pun marah akan jadi lain nanti. Alright. So dekat sini jika ada soalan boleh tanyalah. Alright, so saya rasa dah habis lah dekat sini. Saya punya slide. Wah, cepat betul ni sesi. Linda tengok belum ada apa-apa soalan, cuma ada Scarlet Desert ada bagi tahu betul tu yang bagaimana tu mungkin masa yang bagi hadiah tu lah. Apa yang masuk bagi hadiah tu? Boleh Linda boleh kongsikan sedikit? Okey, maksud saya contoh tadi dekat sini customer tu dia marah lah tadi dengan kita kan. So untuk bagi present ni untuk lembutkan hati dia lah. So dekat situ kat sini kita ada bagi tahu untuk macam kita nak bagi kata-kata tu untuk selesaikan masalah ni kita kena jujur kat situ. Contoh kalau kita nak tawarkan dia hadiah lah. Banyak benda lain kita boleh tawarkan dia. Contoh kita boleh bagi dia diskaun kan. So kat sini saya lebih bagi dia hadiah lah. Untuk apa? Bagi dia ada mood balik dengan kita untuk dengar kita punya cakap tadi. Tapi untuk One Water tu kan Encik Aziz, so maknanya okey kita faham lah kalau kita kata food lain kan, F&B lain. Kalau barang maknanya kerosakan ataupun kita kata dia tidak sampai kepada pelanggan dalam bentuk yang dijanjikan. Kalau kita kata water ni kan, biasanya apa dia yang selalu rejection tu? Water kan? Kita beli water kan? Apa rejection? Kalau untuk penapis air ni Okey, kalau untuk penapis air ni, kalau untuk sekarang ni kebanyakannya rejectionnya daripada segi branded lah. Kalau macam company kita ni memang kalau kita cakap One Water mungkin saudara semua mungkin baru kenal ada satu syarikat penapis air yang jenama One Water, betul tak? Kalau dekat luar sana banyak yang terkenal tu orang dah biasa kenal, tapi kebiasaan kalau macam kita punya team, diorang ni stranger, pergi door to door, pergi rumah ke rumah kan. So orang tak kenal. Memang banyak sangat rejection dekat sini lah. So kita punya tawaran pula jauh lagi beza. So dia banyak rejection ni sebab tak kenal. Orang tak kenal dengan produk kita ni. Oh, maksudnya One Water ni adalah penapis air ya? Bukannya air botol? Betul. Dia bukan air botol. Kita menjual penapis air dan penapis udara. I see. Okay, so biasanya orang compare kan? Bila dia buat comparison tu lah macam mana yang kita nak tangani rejection tu bukan dengan condemn syarikat lain, tapi lebih kepada benefits yang kita ada, not comparison but to show off apalah yang kebaikan-kebaikan produk kita yang boleh kita kongsikan dengan pelanggan tu. Okey, Cik Fahafi ada tanya soalan. Cuba Tuan ceritakan sikit apa situasi yang paling Tuan suka ketika dia reject customer. Situasi apa yang Cik Aziz paling happy lah bila kena reject? Itulah lebih kurang paling happy kalau customer marah. Saya paling suka kalau customer marah lah. Pasal customer yang marah ni kebiasaannya dia tak faham pun kenapa dia marah ni tau. Itu sebab saya biasa kalau kebanyakan saya akan gunakan balik soalan-soalan dapur lah, macam kenapa apa yang tuan tak faham kan. Contoh macam baru tu jadi Wati ni dekat satu tempat ni, customer ni marah saya datang rumah dia, mak dia dengan isteri dia lah dekat rumah, dia ni tak ada. So dia marah saya kan. Dia marah saya, so macam penapis air ni dia yang penapis air luar rumah tu. So mak dia ni tak boleh. Mak yang besar tu ya, macam tong besar tu. Betul, yang besar tu. Okay. So mak dia ni tak boleh nak selalu kena buang air kotor tu setiap minggu kat rumah.
So mak dia punya situation tu, masalah mak dia tu lutut sakit lah, dia tak boleh nak keluar rumah. So bila dia tak boleh kerap buang backwash air kotor tu tadi tu, air kotor tu akan masuk rumah. So tu masalah problem dia. So mak dia panggil saya punya team datang lah. And then macam sekarang ni ada satu penyelesaian dia, yang mana ada satu penapis air ni dia dah siap dengan auto timer ni. So dia boleh buang air kotor tu tadi dengan automatik lah. So saya dah jelaskan dengan mak dia. Waktu tu dia tak ada. Wife dia ada lah. Yang beli water filter tu sebelum tu pun memang mak dia. So mak dia yang buat keputusan. Jadi mak dia dah setuju, dah agree nak beli, dah bagi duit, bagi IC. Anak dia ni balik marah saya kan. Tu saya explain balik dengan anak dia tu lah. Dia memang marah betul dengan saya. So kat situ saya bagi tahu dia keperluan mak dia tu, and then dia pun setuju lah akhirnya. Alhamdulillah lah. So, kadang-kadang memang betul customer ni dia cuma nak bagi tahu kita apa yang dia nak bagi tahu kita. Ya, Dia tak betul. nak dengar apa lagi yang kita nak sampaikan. Betul. So trik dia tu selalu pada Linda yang juga seorang bisnes dalam jualan produk dan juga services adalah challenge tu itself, macam mana kita nak sampaikan informasi kepada dia tu dalam keadaan dia tengah dosa kan, bahagian badan semua menerima, sebab biasanya mereka akan menutuplah semua ruang yang ada untuk kita sampaikan alasan ataupun solution pada mereka. Betul. Biasanya itu memang challenges kita adalah how can we break the barrier tu bila orang dah bertepuk peluk tubuh kan. So mungkin Aziz rasanya macam mana kalau you dalam situasi macam tu, apa ayat-ayat dia tinggi suara kita rendahkan, low down. Betul. Kalau dia meninggikan suara tu, kalau boleh kita rendahkan suara kita lah. Kita kena control kita punya emotion kita, and then kita kena fahamkan dia balik, kena cool downkan dia balik, and then kita kena tahu apa yang dia marah sangat tu. Biasa saya macam tu lah. So saya akan tanya dia soalan-soalan dapur tu tadi balik untuk tahu, faham dia punya situation dia tu tadi. So kita boleh control kat situ lah. Itulah, tapi kan kadang-kadang Aziz, kalau ialah macam produk you berapa range dia, ribuan daripada 500 ke atas atau macam mana? 500 hingga ke 3,000, 4,000 ringgit. Betul, 4,000 ringgit. Maknanya you punya target market tu adalah orang yang kita kata sederhana kepada orang yang ada apa orang kata what is the word lupa pula tiba-tiba words tu. Yang ada daya membeli lah. Sorry. Betul. Buying power nak cakap tu. Buying power. Buying power tu adalah. Betul. So kalau kita ni selalu kena marah ni, Afi tanya lagi, tak koyak ke? Macam mana tu? Kalau selalu dimarah kan. Selalu saja kita kena marah ni, Afi nak tanya ni, tak koyak ke? Itu saya cakap. Kalau macam saya ni dulu masuk dalam bahagian sales, memang diajar untuk hari-hari cari rejection je. Kita kena cari seberapa ramai rejection, seberapa banyak rejection yang kita boleh dapat kat luar tu. Dan kita balik, kita kena solvekan rejection tu. Itu yang saya ajar lah. Kalau untuk koyak ni, kita rasa kadang satu hari tu pun tak puas kena reject. Perspektif yang berbeza Betul. So saya rasa saya tak puas. Kalau contoh macam kalau ratio-nya lah, kalau dulu saya first starting jadi salesman ni, ratio dia 10 rejection mesti ada 1 close. So kita kena tahan. So kita kena improve daripada 10 rejection ni sampai kita boleh pergi ke 3 to 1. Sampailah now, InsyaAllah kalau kita sentiasa hari-hari kita improve kan, kita kena cari sebab tu kenapa kita kena reject tu. Kalau selalu kita cari, kita dapat jawapan dia tu kan, kita boleh improve, insyaAllah kita boleh satu demo tu kita boleh dapatkan satu sale, insyaAllah. Kita akan dapat teknik dan skills tu, tapi kita kena tahan dengan rejection tadi tu. Betul. Linda agree yang tu sebab Linda pun dalam sales juga. So kalau kita kata Linda agree sebab Linda pun dalam sales.
Kalau Betul. permulaan tu ratio 1 versus 10, maknanya 10 approach, satu yang akan sebenarnya bukan 1:10 lah. 10 approach, 3 akan bagi apa tu? Respon, Betul. satu akan belilah, maknanya purchase lah. Ada yang potensial lah. Betul. Potential ataupun purchase lah, whether close ataupun you kena follow up lah kan. So along the way kita akan tukar pula kan. 10 jadi 5, 1. Lepas tu Betul. 5 jadi 3 dah 1. Yeah. Dah macam dah lali kat telinga. Sebelum dia cakap dah tahu jawapan dia apa. Jadi sekarang Scarlett Desert nak tanya, apa tips tuan untuk peniaga muda yang takut buat direct selling? Ni direct selling ke? Consider. Sorry? Scarlett Desert tanya, apa Okay. tips Tuan Aziz untuk peniaga muda yang takut buat direct selling? Yang One Water ni consider direct selling ke? Okay. One Water ni kita dah tubuhkan selama 15 tahun lah. Okay, dalam masa 12 tahun ni memang kita offline je. Kita buat door to door, pasar pagi, pasar malam, stranger lah. Now baru kita start pada online marketing, Facebook ads, TikTok. So kita baru start lah. Okay. So kalau apa soalan tu tadi? Untuk apa tu? Apa Sorry? tips Tuan untuk peniaga muda yang takut nak buat direct selling ni? Maknanya dia rasa benda ni banyak rejection kan? Kadang-kadang orang muda kan dia tak nak menerima rejection kan? Okay, faham. So apa tak payah buat lah, senang. Kalau sebab dia kalau ada first perkataan takut tu, memang tak boleh dapat apa-apa lah. Betul tak? Kita boleh kata pepatah Melayu ni, kalau tak mulakan selangkah takkan capai beribu. Betul tak? So kalau ada anak muda yang datang kat saya cakap, cik saya nak kerja tapi saya takut lah kan. Saya takut lah. Tapi actually kalau dia nak, boleh train lah, boleh train, boleh belajar. Boleh belajar. Tapi kalau memang takut, memang tak nak ni leceh, ni berat. Sebenarnya memang betul sebab ada seorang chef tu, sahabat Nina jugalah. Dia banyak juga ambil student dekat dia punya tempat, besar lah kat KL kan. Dia cakap satu je, senang aja. Dia kata siapa pun intern yang datang dekat sini, kalau tak pandai, I akan ajar. Cara potong, cara ini semua I akan ikut standard chef-chef ataupun yang dibelajar dekat college ataupun institusi. Tetapi kalau malas, dia kata the door is there for you. Tak payah tanya lagi. Jawapannya adalah rajin je lah kan. Betul. Okay, Hayat tanya, customer is always right. Bagaimana Tuan meng-rightkan tu? Setuju dengan kehendak customer atau Tuan ikut protokol? Sebab selalu customer pening kat atas dia. Giau-giau. Okay, whatever. Giau-giau. Okay, so customer is always right. So macam mana Tuan nak setuju walaupun benda tu sebenarnya kadang-kadang tak ikut kita punya SOP kan? Okay, biasanya saya akan fahamkan je setiap apa yang customer ni cakap. Saya akan fahamkan, saya akan yakan semuanya. Saya akan yakan je, alright? So sebab satunya untuk jaga hati dia tadi lah kan. Sebab bila kalau customer ni dah tak ada hati, dia apa pun dah tak nak dengar kita punya cakap. Betul tak? Kan? So ya memang betul customer ni always right, tapi ada benda kadang-kadang dia mintaan kita tu, benda tu kita tak boleh bagi lah. Contoh dia minta kurang yang melebih-lebih kan, minta kurang melebih-lebih. So kita counter dia dengan cara yang baik. Contoh kita boleh bagi tahu dia, kalau kebanyakan lah customer saya ni dia minta harga kurang, walaupun kita dah bagi harga paling rahmah sekali pun dia minta kurang lagi kan. So saya akan bandingkan perbezaan produk tu dengan dia. Contoh perbezaan kereta ke, everything, kereta yang mahal dengan kereta yang murah kan. So bagi dia ni faham apa yang kita jual dengan dia, macam tu. Sebab kadang-kadang customer ni dia tak faham. Dia ingat kadang-kadang semua benda kita beli kat kedai akau kan. Dia nak murah je. Betul tak? Betul. Sebab setiap kualiti barang tu mesti ada nilai.
Betul. Bila kita beli barang dekat kedai RM2, begini nilai dia. Sekarang dah RM2.40 kan. Jika kita beli barang dekat tempat yang contohnya stainless steel lah, memanglah Yes. berbeza sebab bahan mentah yang digunakan berbeza. Betul. Persoalannya adalah macam mana you nak explain pada customer tu, sebab dia kan selalu betul. Macam mana Aziz nak override that questions? Kan dia tanya you bertalu-talu ni. Betul. Benda lah mahal sangat, lampu ni barang ni kan. Tanya soalan kan. Alright, Apa betul. you punya answers to them? So contoh kalau macam customer macam tu, saya akan explain lah. Contoh macam harga barang saya tu mahal berbeza dengan produk lain kan. Saya akan explain daripada segi produk lah. Macam tu, dari segi produk. Kalau macam saya jenis untuk penapis air, saya akan show diorang saya punya filter tu. Ada setengah company yang diorang tak tunjuk pun apa media dekat dalam tu. So kita punya bulat-bulat kita tu lah. Macam tu. Saya akan bagi dia real dekat depan mata dia. Wow. Okay, so kita lihat lagi soalan. Tadi dah ada terceceh soalan daripada Afi. Macam mana tuan boleh teruskan approach customer walaupun selalu, okay dia dah tanya, kalau dah banyak kali tapi dia tak nak beli macam mana? Apakah tindakan tuan? Apa tuan cakap? Tadi kot dah jawab tadi kan? Betul. So rasanya dah itu saja soalan-soalan yang keluar ni.